Tombak kacip telah ditancapkan di bawah saat memburu haiwan. Selamat pagi saya ucapkan Assalamualaikum pada kawan-kawan. Hari ini saya akan membicarakan sebuah buku yang bertajuk Buat Baik Berpada-pada, Buat Jahat Jangan Sekali. Buku ini dikarang oleh Harith Hafizi dan buku ini mempunyai 56 muka surat. Sebelum itu, marilah saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Hasif Azri bin Azman. Saya berumur 11 tahun. Saya berasal dari Taiping, Perak. Buku ini memang sesuai dibaca oleh semua orang. Bagi orang dewasa, buku ini dapat menghiburkan hati kerana ceritanya santai dan mudah difahami. Bagi remaja dan kawan-kawan sekolah rendah, ceritanya dapat memberi banyak pengajaran kepada kita semua. Pengajaran dan panduan dalam buku ini boleh dijadikan teladan buat kita semua. Buku ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Kaisara. Kaisara mempunyai seorang adik lelaki yang bernama Syamil. Kaisara seorang gadis yang sangat bersopan santun, baik dan rajin membantu sesiapa sahaja. Manakala Syamil pula berbeza dengan kakaknya. Dia sangat nakal, suka berkawan dengan budak-budak nakal dan mempunyai perangai yang tidak baik. Penulis buku ini menceritakan Syamil mempunyai perwatakan berbeza dengan kakaknya, walaupun mereka mempunyai ibu bapa yang sama. Seterusnya, ceritanya bertukar apabila Syamil cuba memfitnah kakaknya Kaisara dengan mengatakan Kaisara telah mencuri duit kawannya di sekolah. Akibat dari fitnah itu, kakaknya telah dipukul oleh ibu mereka dengan teruk sekali. Kasihan kepada Kaisara ya kawan-kawan. Akibat kejadian ini, Kaisara telah berdendam kepada adiknya. Dia ingin membalas dendam kepada adiknya. Kisah buku ini diteruskan dengan lompatan masa selepas 10 tahun. Ketika ini, Kaisara dan Syamil telah dewasa. Kisah seterusnya, apabila Syamil sudah berjaya diterima bekerja di Kuala Lumpur. Walaupun sudah bekerja, tetapi dia sering dimarahi oleh majikannya kerana sikapnya tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai pekerja. Sebenarnya, Syamil telah terlibat dengan dadah semasa remaja lagi. Sikap ketagihan ini telah menyebabkan prestasi kerjanya merosot. Pengarah buku ini juga menceritakan ibu Syamil telah menelefon Syamil untuk melawat berjumpa dengan anaknya. Tetapi Syamil enggan berjumpa dengan ibunya. Syamil telah menggunakan kata-kata kasar kepada ibunya hingga menitiskan air mata ibunya. Kasih seorang ibu kepada adik anaknya telah menyebabkan ibunya yang kecewa tetap berdoa kepada Allah agar Syamil sentiasa lindungan dalam peliharaan Allah. Tidak beberapa lama kemudian, ibunya telah dijemput ilahi. Ibu Syamil telah meninggal dunia. Syamil yang terdengar berita itu tergesa-gesa pulang ingin menemui ibunya dan meminta maaf dari ibunya. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Ibunya telah pergi untuk selamanya. Kakaknya Syamil, Kaisara, merasa sedih dengan peristiwa itu. Lalu dia berazam untuk menyelamatkan adik-adiknya dari terus hanyut. Kaisara telah mengambil tindakan nekat. Kaisara telah menelefon polis supaya memaklumkan mengenai kesalahan adiknya. Tujuannya agar adiknya dapat dipulihkan dan dapat kembali ke pangkalan jalan. Akhirnya, niat murninya telah berjaya menyelamatkan adiknya Syamil dari terus hanyut. Mereka telah berbaik antara satu sama lain. Seperti carik-carik bulu ayam akhirnya bercantum juga. Begitulah penamatan cerita buku ini. Dengan jalan cerita berakhir dengan baik dan menginsafkan. Seperti yang kita dengar dari ceritanya, buku ini mempunyai banyak pengajaran seperti yang pertama, adik-beradik jangan bergaduh antara satu sama lain.
Yang kedua, kita harus sentiasa menghormati antara satu sama lain. Yang ketiga, masa muda jangan dirosakkan dengan perkara yang tidak berfaedah. Yang terakhir, kita mestilah selalu mencari kawan yang baik agar kita tidak tersalah jalan. Buku ini juga menekankan nilai murni seperti yang pertama, sentiasa jujur dengan diri sendiri. Yang kedua, sentiasa memaafkan orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Yang ketiga, sentiasa mendoakan yang baik-baik kepada orang lain. Yang keempat, masa remaja harus dihargai. Yang kelima, bekerja dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Buku ini mengajar ibu bapa agar sentiasa menjaga anak-anak agar tidak memilih jalan yang salah. Buku ini patut dibaca oleh semua orang agar kita dapat mengambil teladan dan iktibar daripada ceritanya. Pengarang juga ingin menekankan kepada semua pembaca berdasarkan tajuknya agar jangan sesekali berbuat jahat kerana ia akan mendorong kita merasa tidak bersalah apabila melakukan kesalahan. Begitu juga dengan berbuat baik. Juga perlu berhati-hati, takut ada yang mengambil kesempatan dari kebaikan yang kita tunjukkan. Sekian sahaja bicara buku dari saya. Saya akhiri dengan sekian, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.